Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah binti Azhar, nombor matrik MPP 201172. Dalam video ini, saya akan membincangkan mengenai artikel yang berkaitan masalah yang berlaku di sekolah menengah PAKS. Dalam era ujian yang berat ini, terdapat sekolah yang bergelut terpaksa membuat pilihan yang mengejutkan. Pilihan yang mereka buat adalah dengan menipu peperiksaan standard bagi meningkatkan prestasi sekolah dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam artikel yang ditulis oleh Rachel Aviv, beliau menggambarkan gambaran yang agak sedih mengenai guru dan pentadbir sekolah menengah PAKS atau PAKS Middle School di Pittsburgh, Georgia, pinggir bandar Atlanta. Hampir semua kanak-kanak di Pittsburgh berkulit hitam dan hampir kesemua mereka datang daripada keluarga yang miskin. Sebenarnya daerah ini serupa dengan kebanyakan daerah lain di Amerika Syarikat. Seperti sekolah lain juga, PAKS dijangka memenuhi piawaian negeri mengenai penilaian Georgia iaitu ujian kecekapan rujukan kriteria. Jika mereka tidak berbuat demikian, guru dan pentadbir akan menghadapi keaiban awam, ketidakhadiran kenaikan pangkat, pemecatan dan kemungkinan sekolah mereka akan dibubarkan. Untuk mengelakkan mereka mengalami akibat daripada gagal menghadapi ujian tersebut, mereka telah menipu dengan mendapatkan jawapan untuk ujian tersebut terlebih dahulu. Mereka juga memadamkan jawapan pelajar untuk digantikan dengan jawapan yang betul secara berhati-hati. Penipuan bermula pada tahun 2006. Namun, setiap tahun berikutnya ia perlu meningkat untuk mengikuti Annual Yearly Progress, iaitu kemajuan tahunan yang diperlukan oleh Undang-Undang No Child Left Behind, iaitu tiada kanak-kanak tertinggal. Markah yang luar biasa dan menakjubkan yang diperoleh oleh sekolah menengah PAKS telah menarik perhatian negara termasuk anugerah untuk pengetua dan lawatan daripada Arne Duncan. Apa yang lebih mengejutkan, bukan sekolah menengah PAKS sahaja yang menipu dalam kes ini. Namun, terdapat 44 sekolah lagi yang telah berbuat demikian. Hal ini diketahui apabila pada tahun 2010, Ejen Biru Penyiasatan Georgia telah melaksanakan lebih daripada 2,000 temu bual bersama guru dan pentadbir sekolah. Ejen Biru Penyiasatan Georgia juga membuat kesimpulan bahawa budaya ketakutan, intimidasi dan tidak balas telah melanda daerah ini. Seterusnya membenarkan penipuan di semua peringkat dan menjadi tidak terkawal selama bertahun-tahun. Kini, ramai guru dan pentadbir yang menanggung akibatnya, termasuk pemecatan dan pendakwaan jenayah. Artikel ini adalah kisah moral, tetapi suasana toksik yang terhasil daripada Undang-Undang No Child Left Behind seperti yang ditafsirkan oleh negara tersebut telah menyebabkan moral yang tidak jelas. Georgia bukan satu-satunya tempat di mana penipuan oleh guru dan pentadbir telah terbukti. Penipuan serupa juga telah didedahkan di Nevada, Missouri, Texas, Ohio dan juga Washington DC. Berdasarkan artikel berkaitan dengan sekolah menengah PAKS, piramid kualiti perlulah diguna pakai oleh pentadbir dan guru-guru di sekolah berkenaan bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kejayaan mana-mana pendekatan kualiti bergantung kepada penglibatan semua orang. Proses tersebut perlu diuruskan dengan cara yang peka kepada keperluan individu untuk berdikari dan melibatkan diri serta memastikan penyertaan mereka berada di kawasan yang paling membuahkan hasil. TQM atau Sistem Kualiti Menyeluruh juga perlu memastikan bahawa orang ramai dapat melihat komitmen yang sepadan dengan komitmen mereka di peringkat lain dan yang menyediakan saluran untuk komunikasi dan penyelarasan usaha semua orang. Struktur sedemikian digambarkan sebagai piramid kualiti. Terdapat 3 tahap dalam piramid kualiti iaitu Quality Council, Majlis Kualiti, Quality Improvement Team, Pasukan Peningkatan Kualiti dan Quality Circle, Bulatan Kualiti. Untuk tahap pertama, Majlis Kualiti harus terdiri daripada pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi merupakan mereka yang komitmennya diperlukan untuk berjaya dan mereka sahaja yang boleh mengenal pasti dan bertanggungjawab terhadap isu-isu utama yang perlu diselesaikan oleh organisasi untuk berjaya. Di sekolah menengah PAKS, pengetua merupakan pemimpin organisasi. Majlis kualiti memberi kepimpinan, menetapkan hala tuju, mengenal pasti dan memiliki isu serta memastikan sokongan melalui sumber dan komunikasi untuk program kualiti menyeluruh. Setelah menetapkan dan bersetuju dengan visi dan misi, keseluruhan mesej boleh disampaikan kepada orang lain. Ini mewujudkan rasa komitmen pengurusan dari atasan dan arah tertentu untuk memastikan semua orang berusaha ke arah matlamat yang sama. Tahap kedua pula ialah pasukan peningkatan kualiti. Pasukan peningkatan kualiti ini merupakan kumpulan yang bekerjasama menggunakan metodologi penyelesaian masalah mengenai isu utama yang telah dikenal pasti oleh majlis kualiti.
Pasukan kualiti ini bersatu di bawah pimpinan salah seorang ahli majlis kualiti untuk membawa gabungan kemahiran dan pengetahuan yang tersendiri untuk menangani masalah, menyelidikinya, melaporkannya dan untuk melaksanakan perubahan. Ciri tersendiri mereka ialah mereka diketuai dan diarahkan oleh pengurusan. Pengetua, staf dan guru-guru perlu bekerjasama dalam menyelesaikan masalah yang berlaku di sekolah mereka. Untuk tahap ketiga pula ialah kalangan atau bulatan kualiti. Kalangan atau bulatan kualiti ini ialah kumpulan penambahbaikan yang akan berterusan meningkatkan cara mereka melakukan kerja mereka. Kumpulan ini menggunakan cara mereka sendiri untuk menambah baik kualiti produk atau perkhidmatan yang mana mereka paling terlibat secara langsung. Guru-guru berada dalam bulatan kualiti kerana mereka secara sukarela dan memberi peluang untuk penglibatan semua orang dalam meningkatkan peningkatan kualiti di sekolah. Apa yang saya rasa dan apa yang akan saya lakukan jika saya merupakan seorang guru di sekolah menengah PAKS? Pertama sekali, pastinya saya akan rasa kesal jika saya melakukan perbuatan menipu, iaitu membuka kertas soalan terlebih dahulu untuk mengetahui soalan yang bakal keluar. Walaupun perkara itu untuk kebaikan para pelajar dan dapat menaikkan prestasi sekolah, hal tersebut mestilah dijauhi oleh setiap guru untuk memastikan kualiti pelajar dan sekolah. Seterusnya, jika saya seorang guru di sekolah menengah PAKS, saya perlu berjuang untuk tidak membiarkan tekanan saya tentang situasi tersebut menghalang keupayaan saya untuk terus mengajar dengan berkesan. Sekolah dengan markah tertinggi dianggap sebagai sekolah terbaik tanpa faktor lain yang dipertimbangkan. Penekanan yang tidak masuk akal terhadap ujian telah mewujudkan persekitaran di mana guru perlu berjuang untuk melakukan yang terbaik kepada pelajar. Jika saya melakukan tugas saya dengan betul, maka saya akan mengajar pelajar saya lebih banyak lagi tentang kehidupan dan pembelajaran daripada yang boleh diukur dengan satu ujian aneka pilihan. Seterusnya, terdapat beberapa kemahiran yang akan saya praktikkan sekiranya saya ditugaskan menjadi pengajar di sekolah menengah PAKS. Antaranya ialah sentiasa bersedia semasa berada di sekolah, menetapkan jangkaan yang jelas dan adil, mempunyai sikap yang positif, bersabar dengan pelajar dan menilai pengajaran mereka secara tetap. Saya juga perlu menyesuaikan strategi pengajaran agar sesuai dengan pelajar dan bahan. Kemahiran yang diperlukan untuk pengajaran berkesan melibatkan lebih daripada sekadar kepakaran dalam bidang akademik. Saya perlu bijak berinteraksi dengan pelajar dan membantu mereka memahami cara baharu melihat dunia. Saya perlu meletakkan diri saya sebagai seorang pelajar. Pastinya sebagai seorang pelajar, saya mahukan seorang guru yang menetapkan jangkaan yang jelas, menerapkannya secara konsisten dan boleh mengakui apabila mereka salah. Oleh yang demikian, jika saya buat sesuatu perkara seperti menanda kertas soalan ke, memberi grade rendah kepada seseorang atau menghukum seseorang untuk tugasan yang lewat, saya perlu menjelaskan sebab saya melakukan hal tersebut kepada mereka. Hal ini pastinya dapat membantu jika saya telah menggariskan dasar yang jelas, baik untuk keseluruhan kursus dan juga untuk setiap tugasan. Sebagai kesimpulan, apa yang dapat kita pelajari daripada artikel ini adalah kemiskinan merupakan halangan yang sukar untuk diatasi. Idea bahawa sekolah boleh menjadi penyama masyarakat adalah perkara yang agak sukar untuk diterima dalam situasi ini, terutamanya apabila begitu banyak institusi lain tidak sejajar dengan matlamat itu. Namun kita harus menegaskan bahawa pelajar perlu pergi ke sekolah pastinya mempunyai manfaat yang jelas dan boleh dibuktikan. Guru merupakan contoh teladan kepada para pelajar. Jika seseorang guru menunjukkan semangat dan komitmen dalam mengajar, pelajar akan lebih cenderung untuk membalasnya. Sebaliknya, apabila seseorang guru itu bersikap negatif, tidak bersedia atau tidak sabar, kualiti ini juga tercermin dalam sikap pelajar. Oleh demikian, jadilah seorang guru yang bertanggungjawab, mempunyai nilai murni yang tinggi dan sentiasa memperbaiki diri untuk menjadi yang terbaik. Seterusnya menjadi contoh teladan kepada pelajar dan juga masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.